Okay, so dah habis soalan dalam ni. Saya nak jemput dulu sebab saya sudah ada dekat sini. Okay, saya nak jemput somebody untuk berkongsi dengan anda. Okay, sebelum tu saya nak share something. Su, okay, are you ready? Okay, saya share dulu sekejap ya Su, ni. Okay, kejap ya. Okay. Okay, so saya actually nak introduce seorang yang special dekat sini. Okay, you nampak tak saya tunjuk ni? Nampak eh? Okay, saya introduce Su ni sebab beliau adalah seorang yang akan menjadi contoh her determination, apa yang dia buat, apa health issue dia, dan insyaAllah saya harap anda dengar betul-betul dan anda belajar. Okay, boleh tanya Su lepas ni nanti insyaAllah. Saya jemput Su, insyaAllah silakan. You can introduce yourself first and then you can start. Okay, few minutes. Assalamualaikum. Nama saya Syuhada, Nur Syuhada. Okay, you can call me Su. Saya under coach Kak Zafina Zakaria. Okay, saya start HD 3 hari bulan 8 2021 tahun ni lah, baru ni. Okay, saya start buat HD lepas saya didiagnose terlalu sangat banyak penyakit. Dekat slide tu pun boleh tahu penyakit saya lebih kurang ada 8 yang saya duk sangkut. So saya ada high BP, ada kidney problem, ada diabetes, ada high cholesterol, ada inflammation, uric acid dengan kidney dalam ada stone dekat dalam kidney, dengan masalah berat badan dengan nocturia. Okay, so saya punya BP pernah reach 240, bawah ada 180. Memang, tapi alhamdulillah Allah jaga saya dan nasib baik tak ada blood clots. Itulah yang saya itulah. Tapi masa tu tak sedar juga lagi, belum sedar lagi. Macam tu. Saya ada mild stroke lah lepas tu. Lepas tu saya okey lah, macam hidup macam biasa je lah. Ubat pun tak makan, kadang makan, kadang tak makan, tak. Lepas tu hari tu tiba saya sakit. Saya ada kidney, ada stone kan kat dalam kidney. Jadi saya macam sakit sangat-sangat dan saya pergi buat drip. Saya masukkan air. Saya takut nak pergi hospital sebab COVID kan. Jadi saya pergi klinik untuk masuk drip. Lepas tu doktor kata, why don't you buat full blood test? Okay, saya pun buat full blood test. Lepas tu dia tunjuk result. Sampai sekarang saya nanti saya nak frame result ni. Okay. Lepas tu lepas saya buat result, saya buat test ni, doktor call saya, dia kata, Su, boleh you datang klinik tak? Dia cakap, I urgent nak jumpa you. Very important. Saya kata, doktor boleh tak lepas lunch? Saya kata macam masa tu 11 something. Dia kata boleh. Tapi sebab dia kata urgent dan saya jadi takut, saya terus pergi. Dan sampai situ dekat around 12 something lah saya pergi kan. Lepas tu dia tunjuk blood test saya punya result. Bila dia tunjuk, saya terduduk. Dia kata, then dia discuss dengan saya lah, saya punya health problem. Lepas tu dia cakap dengan saya, okay, saya punya kidney dah stage 4. Dia kata, you have to ready, you akan kena buat dialysis anytime. Dia kata, with this kind of result, dia kata, you anytime je. Saya anytime lah, you boleh pergilah, macam tu katanya lah. So saya down sangat, saya meraung-raung. Kejap Su, doktor kata anytime boleh pergi. Sorry saya cakap maknanya doktor dah cakap Su boleh matilah masa tu Ya, Sorry to say. sebab dengan saya punya kolesterol tinggi, dengan saya punya BP tak kontrol, so dia kata anytime. Kalau you tak do something, dia cakap macam tu. Dia consult saya dari pukul 12 lebih sampai pukul 4 petang. Ya, saya memang saya down, saya masa pergi tu kakak saya hantar, balik saya naik Grab. Sepanjang perjalanan balik rumah tu saya nangis sampai rumah, saya terus peluk mak saya cakap saya dah sakit teruk. Saya cakap macam tu. Lepas tu
kakak saya kan dia memang dah kenal Dr. Adiba. Lepas tu saya cakap, okey, saya pun pernah jumpa Dr. Adiba, saya tahu tapi saya tak nak buat. Saya selama ni saya buat macam tak ada, saya rasa macam sebab saya tak tengok, tiba-tiba saya tengok kidney saya dah dialisis. Saya dulu jaga mak mertua saya for 9 years dialisis. Saya tahu macam mana suffer. Saya paling takut nak kena dialisis. Lepas tu diabetes, saya paling takut kena ada, ya Allah, diabetes ke? Dia kata saya punya 21.5. Cakap, ya Allah. Lepas tu dia kata, dia suruh saya start insulin. Saya macam, ya Allah, saya macam ya Allah, apa ni? Lepas tu okay fine. Then saya message doktor dan doktor tengok result dan saya kata okey lah. Kakak saya pun advise okey, sebab saya tengok my sister jumpa doktor masa dia baru keluar daripada hospital. Lepas tu dia buat HD. Sekarang tengok dia sihat, dia tak ada, doktor dia diagnose dia SLE. Dia semua tu dah tak ada dah. Dah tinggi, dia dah tak ada apa, semua saya tahu benda. Okay, maksudnya hormone diet is the best, one of the best way to sihat dan kurus. Sebab saya kan memang kena kurus sebenarnya, tapi saya buat tak reti je. Lepas tu alhamdulillah bila saya decide 3 bulan 8 under coach Zafina, saya start buat HD. Masa tu memang saya bela-bela jugalah. Saya memang, apa ni, apa nak makan apa ni. Lalas saya tak makan. Sebab saya tak tahu nak makan apa dan saya jadi takut nak makan. Walaupun cubit-cubit saya rasa, walaupun satu cubit tu racun. Saya jadi sampai macam tu, saya takut nak makan dan saya tak makan. Dan tak makan, saya makan tengah hari je. Lepas tu okey lah, fine. Lepas tu saya pun survey-survey lah macam mana ni nak sihat lagi ni. Saya tengok keto diet, saya tengok Mediterranean diet. Sebab doktor saya dia suruh buat Mediterranean diet. Tapi bila saya compare dengan apa barang-barang yang doktor hantar dekat saya, yang coach hantar kat saya yang tak boleh, banyak kat situ. Sebab saya masalah uric acid tinggi. Jadi saya tak boleh makan benda tu, banyak benda. Macam puan-puan dengan tuan-tuan beruntung tak sebab tak ada uric acid tinggi, so boleh enjoy lagi banyak resepi. Macam saya very macam limited sangat saya nak kena makan sebab saya nak kena jaga lagi diabetes saya nak kena jaga uric acid saya, kolesterol saya lagi. Jadi makanan saya betul-betul kena hati-hati sangat saya nak buat HD ikut kan. Kalau saya tak kuat, saya tak boleh lalu HD ni. Memang tak boleh melalui. Alhamdulillah hari ni hari saya ke-41 dan Alhamdulillah. So lepas tu itu dekat dalam slide tu ada tuliskan okey, result saya before. Okey, sebenarnya okey, urea saya 16.9. Lepas saya buat HD 16 bulan 8 saya pergi klinik kesihatan dan doktor ambil test lagi sekali, urea saya turun 6.6 which is dah normal. Creatinine saya 253 yang doktor kata nak suruh saya dialisis, sekarang dah pergi stage 3 dan saya akan usaha lagi untuk sampai normal balik. Dulu saya tak tahu, bila saya tak ada pengetahuan saya tak tahu, tapi saya beruntung dapat coach yang terlalu baik. Dia setiap kali ada seminar kesihatan apa-apa dia akan suruh saya join. Dan saya amat terima kasih dengan dia sebab saya join Profesor Aziz punya seminar masa tu pasal dialysis, pasal buah elak pinggang. dialisis. Yes, elak diabetes. Baru saya tahu rupanya semua penyakit boleh reverse. Selama ni saya tak pernah tahu pun dan orang luar pun tak pernah tahu semua penyakit boleh reverse balik. Hanya dengan jaga pemakanan. Kita sanggup berubah, sanggup buat something untuk diri kita. So saya pun ikut. Memang sekarang ni hobi saya memang hari-hari saya akan dengar pasal ceramah kesihatan dan saya macam itulah hobi saya sebab saya nak tahu macam mana nak improve lagi. EFGR saya pun daripada 19 dah naik 31. Hanya 2 minggu je saya buat HD. Tak lama pun saya boleh dapat result macam tu. Lepas tu diabetes saya daripada 21.5 turun 10.8. Masa tu saya tak puasa. Bila saya puasa 6.2. Lepas tu yang kolesterol saya akan ada 29 ni saya akan ada appointment. Saya akan ambil ujian untuk kolesterol lah. Inflammation saya very very high sebab saya kena urinary infection masa tu. So sekarang ni improving lah. Okay, stone saya dah pecah. Alhamdulillah. Lepas saya buat HD, lepas tu saya pergi doktor advise saya pergi buat ultrasound.
masa lepas tu dah tak ada lagi dah. Lepas tu doktor pun tanya, awak makan apa? Awak buat apa? Sebab dia tak bagi saya ubat pecah batu ke apa, tak ada. Saya hanya jaga makan saja. Memang saya jaga makan, saya memang buat HG. Saya tak pernah cheat ke apa ke. Biarlah macam mak saya selalu menangis tau sebab dia tengok saya terlalu strict sangat kan. Saya katakan, biar mak nangis sekarang, jangan nangis nanti, jaga saya sakit dan hantar saya dialisis, tolak saya dengan kursi roda. Dia tak sanggup tengok saya sampai dia suruh jiran saya datang pujuk-pujuk semua, cakap makanlah sikit, makanlah sikit. Saya tak, walaupun saya tak boleh bangun, saya still buat HD juga. Lepas tu saya punya berat badan. Permulaan HD berat badan saya 109.2. Selepas minggu keempat berat saya dah turun 100 kilo. Lepas tu saya punya weight saya turun 110, sebelum tu 121. Semalam Kak Zafina suruh saya timbang. Alhamdulillah dah pergi ke angka 9. Alhamdulillah. Lepas tu weight saya pun dah turun lagi 108. Okey, lepas tu yang saya paling happy, saya suffer nocturia for setahun lebih. Saya memang bangun tidur satu malam 10 kali satu malam. Saya memang tak tahan sampai macam itu sebenarnya saya dah perasan dah one of the symptoms sama ada buah pinggang ataupun diabetes, tapi saya ignore je. Okey, kejap Su, kejap. Mungkin Ya. ada yang tak faham nocturia ni. Nocturia tu kencing malam lah, kita bangun malam kita kencing. Okey. Tapi lepas saya buat HD, dia jadi kurang 5 kali sehari minggu pertama. Minggu kedua dia dah jadi jadi 3 kali je. Lepas tu 2 kali minggu ketiga, dan 10 hari bulan 9 saya langsung tak bangun sampai semalam. Memang saya tak bangun langsung dah. Memang saya tidur lena sampai saya macam bagi tahu doktor yang saya dah tak ada lagi dah kencing malam yang saya suffer setahun lebih. Saya suffer, memang saya suffer. Okey. So itulah so far, itu saya punya masalah kesihatan lah. Okey, cara saya amalkan HD sikit. Mula-mula yang paling penting kita kena rancang strategi. Apa strategi kita nak buat? Okey. Kita dah tahu food chart tu macam mana. So kita cari big why. Kita ada clear direction nak sihat. Saya sebenarnya bukan nak kurus. Mula-mula memang saya tak ada rasa nak kurus sebab saya nak sihat je. Tapi sebab tu saya tak timbang-timbang. Kalau ikut program diet lain, kita kena timbang seminggu sekali. Saya tak nak timbang. Tapi bila orang kata saya dah kurus, saya macam nak timbang lah. Saya kata, betul ya Allah, saya kata 5 kilo. Betul. So banyak juga tu kan. Okey lah, lagi kita jadi excited lah macam tu. Lepas tu satu lagi, kena siapkan minda, mental dan fizikal. Memang dugaan sekeliling memang banyak, tapi dugaan yang paling kuat diri sendiri. Diri nak sebab saya ni jenis pemakan dan saya jenis macam satu lagi, saya ni memang saya tukar masak, saya buat tiffin, saya memang buat catering, jadi macam saya enjoy food. Tapi bila macam ni saya kena strict sangat, itu sangat, kalau saya tak kuat memang tak itulah. Sekarang ni pun saya tak tahulah, orang ramai sangat orang PM saya, dia orang tahu saya dah kurus kan, dia orang PM nak tahu saya buat apa sebab dia orang ada yang dah join berbulan-bulan lepas tu baru turun 1 kilo. Tapi saya macam sebulan saya boleh turun sampai 9 kilo. Dia orang pelik lah, macam mana dengan saya tak ada exercise langsung. Dia orang exercise hari-hari tapi lepas tu dia orang diet lagi tapi 1 kilo je dia orang turun. Ada seorang kawan saya lagi kelakar, dia join program tu dah lah bayar mahal. Lepas tu tak turun-turun. Lepas tu saya kata, dia tanya saya, saya kata makan beras apa? Dia kata beras biasa. Cuba tukar beras perang. Lepas dia tukar beras perang dan dia jaga portion, baru dia turun 1 kilo. Sebelum tu dia tak turun langsung. Padahal dia bayar mahal sangat. Lepas tu saya tengok, boleh tak saya tunjukkan apa yang coach awak sharekan resepi-resepi tu. Saya kata tak boleh, ni semua tak boleh. Tapi coach kata boleh. Tak. Saya kata diet ni bukan kita boleh pukul sama rata. Kita tengok badan, keperluan badan kita. Barulah kita boleh kurus. Sebab tu macam HG memang saya nasihatkan buat blood test dulu, biar doktor diagnose dan doktor akan bagi betul-betul macam mana kita nak buat HD tu according kita punya masalah kesihatan. Dan macam saya, bila saya ikut betul-betul, saya disiplin. Betul lah saya punya motto saya consistent and persistent.
Kena disiplin. Lepas tu menu dan selection of menu pun kita ikut food chart, ikut macam mana yang food chart tu. Lepas tu rancang pembelian stok dan barang termasuk suplemen. Lepas tu A1, saya buat intermittent fasting 18 jam. Dia mula intermittent fasting ni sebab saya kan pagi saya tak tahu nak makan apa. Macam tak tahu nak makan apa. Baik saya puasa je lah, puasa. Okey lah, badan saya boleh tahan. Separuh orang ikut badan lah. Orang separuh start 8 jam dulu, naik 12 jam. Saya boleh 18 jam dan saya tak ada craving ke, pening ke, tak ada, alhamdulillah. Lepas tu saya banyak refer dengan coach lah. Coach saya memang banyak bantu. Dia ada, sentiasa ada dengan saya. Susah senang saya dia ada. Bila saya tu dia memang akan nasihat saya, dia memang sentiasa ada dengan saya. I don't know how to thanks her, tak tahu nak thanks doktor. Tak tahu, saya memang biar Allah je lah yang balas jasa diorang ni. Lepas tu saya istiqomah, saya memang disiplin. Saya macam kalau saya nak berjalan pun saya akan masak lauk saya sendiri. Biarlah diorang nak makan apa yang diorang suka, saya ada. Saya punya menu HD. Tak kisahlah diorang kata, alah sehari cheat day. No, nothing. Cheat day ke apa tak ada. Bila saya dah melangkah satu tapak, saya tak akan pusing belakang balik dah. Sebab bila kita nampak result dia, kita macam jadi macam, ya Allah, macam kalau saya tahu dah lama dah saya buat. Macam itulah. Lepas tu banyakkan doa supaya Allah mudahkan perjalanan kita, supaya Allah mudahkan perjalanan kita. Macam saya, alhamdulillah Allah mudahkan, banyak sangat Allah mudahkan. Sebab saya tak pernah rasa macam hari ni tak apalah, hari ni nak cheat day sikit lah. Tak, saya tak pernah rasa macam tu. Tapi saya disiplin. Okey, saya akan makan 12.30, saya akan makan. Tak kisahlah ada tetamu ke, tak ada tetamu ke, saya tetap waktu makan saya tu. Dan saya lepas tu hari-hari pukul 6.30 petang, saya akan makan malam. Dan saya akan puasa sampai besok tu 18 jam. Lepas tu kita tawakal ke Allah lah. Sebab Allah pemilik segala-galanya kan. Dia yang bagi, dia yang boleh ambil semua benda tu balik. Lepas result selepas saya pilih buat HD, kesihatan saya semakin baik. Saya hilang 9 kilo dalam masa sebulan. Ukur lilit pinggang saya berkurang sebanyak 11 inci. Semalam dah 13 inci. Semalam dah 11 kilo turun. Tak ada lagi sakit kepala. Dulu saya hari-hari saya sakit kepala. Hari-hari memang saya sakit. Satu, tak cukup tidur sebab saya asyik bangun malam kencing. Lepas tu saya dah enjoy healthy lifestyle. Saya tak stres langsung. Saya rasa macam sebab satulah kebetulan saya memang dah biasa masak, jadi saya adjust. Jadi macam makanan tu dah macam makanan biasa dah. Saya tak rasa macam ini nak, tak ada. Mungkin kalau macam orang yang baru mungkin dia rasa stres lah sebab dia dah biasa kicap. Saya lagi biasa sebab saya tukang masak. Saya masakkan untuk orang. Tapi saya boleh buat. Saya masih lagi masak untuk orang lagi. Macam saya still buat tiffin yang untuk orang biasa kan. Lepas tu yang paling best, saya dapat semua pendapatan baru sebab dah ada orang sekarang langgan saya punya perkhidmatan makanan sihat. Alhamdulillah. Sebab diorang macam ni, diorang kata okey, Shu, kita orang nak ikut program kau tapi kita orang tak nak fikir, nak beli barang, nak masak tak nak. Kau masak je, kau charge je berapa, kita orang bayar. Dia cakap macam tu. Saya kata alhamdulillah lah. Jadi macam lauk saya dah settle sebab saya belikan untuk diorang, saya punya pun settle lah kan. Alhamdulillah, ini pun ramai lagi diorang. Saya tak tahu siapa yang bagi number saya kan. Hari-hari ada orang, kurang-kurangnya 5 orang PM saya tu tanya, saya dengar, saya bukan coach. Saya cakap, tak adalah, saya dengar awak dah kurus. Macam mana awak kurus? Dia kata macam tu. Saya katalah saya ni. Lepas tu bila saya cakap je, itu tak boleh makan, diorang, tapi kita orang tak biasa, kita orang tak boleh. Saya tak suka orang yang macam dia block diri dia, tak boleh. Sebenarnya macam saya kan. Saya yakin saya boleh. Kita kena yakin kita boleh. Kalau kita sendiri lemah, macam mana kita nak lawan benda-benda dekat luar tu? Dugaan memang besar. Macam family saya kan jadi suka gathering, makan, masak apa benda. Makanlah, biar dia orang makan. Kita nak sihat. Macam tu. Tapi macam dia orang pun sekarang tengoklah saya makan. Dia kata, sedap je. Kadang-kadang diorang rasa lah, sedap je. Okey je. Tu saya cakap tak ada masalah pun.
Cuma tak adalah sos apa benda tu semua kan. Tak ada benda-benda tu semua. Lepas tu bila tu saya pula yang kena macam jadi macam doktor kena explain kenapa tak boleh ni. Sebab tu hari-hari saya kena cari ilmu sebab saya tak naklah nampak macam bodoh depan orang kan. Saya buat tapi saya tak tahu apa saya buat. Jadi saya tahu okey nak kurus apa nak kena makan. Okey apa benda yang antioksidan. Saya kena bagi tahu kenapa kena makan pedas. Pedas tu kenapa? Kenapa kena makan okra? Bendy banyak. Sekarang ni pun orang selalu refer kat saya macam, ya Allah saya bukan doktor. So saya cakap macam tu kan. Tapi diorang macam ada satu customer saya ni kan. Okay, dia ambil makanan dengan saya. Dia hari-hari sekarang memang, sorry hari ni akak tercit lah dia cakap macam tu. Tapi walaupun dia tercit, dia turun sekilo seminggu. Dia kata hari ni akak tu lah, apalah kak, dah nak buat macam mana. Saya kata tugas saya masak untuk akak. Akak nak disiplin ke apa ke, it's up to you. Cakap macam tu kan. Kalau akak rasa akak nak sihat, akak ikut je lah macam saya. Kalau tak, akak rasa nak cheat, lambatlah result dia. Macam tu lah. Lepas tu saya tak ada craving langsung sebab saya dah tahu cara makan. Mula-mula saya tak tahu cara makan macam mana. Lepas saya dah tahu cara makan, okey, kita dah, rupanya bila kita dah makan buah, kita dah kenyang. Kita minum air sebelum kita makan, lepas tu kita makan buah, kita dah kenyang. Terkadang satu genggam nasi tu pun kita susah sangat nak habiskan. So kita kena pandai teknik makan tu. Bila teknik makan tu, kita dah kurang makan. Jadi macam bila kita, lepas tu kita tak rasa nak makan, tak rasa nak tu sebab semuanya kan dekat minda kita. Minda kita control everything. Kalau kita macam, dia kata nak makan lah, nak something lah, nak something lah. Kalau kita ikut hati kita, matilah. Tapi kalau kita kuat, kita tak boleh. Aku tak boleh. Tak boleh. Aku tak nak usik. Kita kena cakap banyak dengan diri kita macam tu. Lepas tu kan saya pun dah tak ada masalah kencing malam lagi kan. Alhamdulillah. Itu yang saya paling happy. Di 3 hari ni saya tidur lena. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bersyukur sangat. Sebab saya ini gambar saya. Okey, sebelum ni zaman apa ni 2019 kot, berat saya 118. Ini yang first cycle lah, yang sebelah tu first cycle. Berat saya semalam 98 kilo. Itu masa muda. Okay. Masa muda berat saya 56. Saya tinggi 163.5. Ada orang tanya umur Su, berapa Su umur? Saya 41. Saya 41. Muda tapi banyak penyakit. Okay. Lepas tu sekarang September. So sekarang ni ada 35 kilo lagi tubuh. Besok saya last first cycle dan saya akan start second cycle. Itu pun saya dah bincang dengan coach saya dah macam mana saya nak buat. Sebab saya kalau boleh saya nak jadi testimoni dekat orang lah. Macam sebenarnya kita boleh buat. Yang penting saya kata mindset kita. Kita kena set betul-betul dan kita doa, banyak-banyak doa. Allah mudahkan perjalanan kita sebab nak kuat tu susah. Nak kuat. Sebab kan HD ni, dia bukan macam keto diet, bukan macam Mediterranean diet, bukan macam diet-diet lain. Dia memang untuk kesihatan. Bonus dia kurus. Tapi bila orang lain dia akan buat macam dia orang buat keto diet lah, Atkins diet lah, dia orang memang akan kurus. Tapi cuba bandingkan orang yang buat HD, dia punya blood test dengan orang yang buat diet-diet lain. Saya berani nak betting lah result blood tu, kesihatan tu yang sebenarnya. So siapa yang choose nak buat HD memang kena tekad betul-betul. Dan itulah macam saya cakap, itulah perancangan kena betul. Menu tu buat macam seminggu apa nak buat. Jadi kita tahu apa benda nak beli. Saya kan beli barang semua organik sampai saya sanggup daripada Seremban pergi Nilai, pergi Jaya Grocer semata-mata nak belikan bahan-bahan organik ni. Sebab dekat Seremban tak ada Jaya Grocer. Saya pergi, saya sanggup. Asalkan sebab saya nak buat betul-betul. Tapi result dia boleh nampak kan, semua orang pun boleh nampak result saya tu. Saya mesej doktor saya cakap, doktor, this is my latest result. Dia sendiri terperanjat.
Dan dia pun bagi tahu dekat dalam grup dia pun ada satu grup Health Journey nama dia. Dia bagi tahu, itu pun orang dah start PM saya dah macam, ya Allah ya Tuhanku, macam mana ni saya nak jawab. Sebab lepas tu saya dah start exercise since last week. Masa first, second, third week tu, fourth week saya tak exercise. Sekarang saya dah start exercise. Saya boleh share nanti apa saya buat. Dia simple je, macam 15 minit pagi, 15 minit petang atau malam. Lepas tu minggu ni saya dah start 30 minit pagi, 30 minit petang atau malam. Kita ikut progress lah macam tu, sebab takut badan terperanjat kan. Even saya dulu bekas atlet tapi dah lupa dah teknik-teknik dah tu. So kat sini saya nak thanks lah dekat doktor, dekat Kak Fina dah guide saya. Nikmat kesihatan ni saya memang tak tahu nak cakap apalah. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah yang balas segalanya, dan untuk siapa-siapa yang macam rasa nak confuse ke apa, nak tanya saya, nak tanya resepi ke, menu ke apa ke, boleh PM saya anytime. InsyaAllah kalau saya free, saya boleh tolong. Saya boleh tolong ringankan beban coach-coach masing-masing lah. Especially bab masak-masak tu, insyaAllah. Macam seminggu saya akan bagi tahu, okay cuba buat macam. Jadi kita dah tahu dah, okay nak makan apa. Jadi kita tak stres tau. Kalau tak, besok nak makan apa, besok nak makan apa, besok. Sebab kita kena pastikan suku-suku separuh tu kan. Jadi macam besok, jadi kita jadi stres. Kalau kita dah tahu menu kita dah tahu dah. Jadi kita, body kita dah ready, mind kita dah ready. Jadi kita enjoy. Sebab saya faham, macam saya mula-mula dululah, nak makan apa ni, nak masak apa ni, macam mana nak tahu fiber cukup ke tak ni, macam mana. Semua tu hari protein lagi, nak makan apa ni, apa yang protein, nanti kita confuse. Lepas tu kena google, okay ni protein, macam tu. Tadi pun ada 2-3 orang juga PM, dia kata, ni protein tak, ni protein tak. Saya, itu protein. Saya cakap, okay itu protein. Selalu protein yang tak tahu nak masak apa, dia cakap macam tu. So saya bagilah resepi saya semua sedap-sedap. So nanti boleh belajar banyak lagi resepi. Su dalam grup HD5 ada yang PM saya ni tanya ni. Su dalam grup mana? Su dalam grup HD5. So insya-Allah. Saya memang terharu sangatlah dengan apa yang sudah lalui. Tahniah yang sujud syukurlah saya rasa dan saya rasa kalau saya tanya Su lah, kalaulah diberi katakan 50,000 lah dekat Su tapi Su dapat balik sakit yang dulu, macam mana tu? Tak nak. Tak nak 100,000? 100,000? Tak nak. Walaupun sejuta, saya tak nak. Nikmat kesihatan tu tak boleh beli. So tak akan ditukar ganti, insyaAllah. Saya pun tak sangka result saya secepat itu. Doktor saya pun terperanjat sebenarnya. Sebab dia cakap dengan saya tak boleh reverse. Dia cakap dia bila dia bagi tahu saya stage 4 dan nak dialysis, dia kata awak ready tau. Dia kata kita sekarang dulu kalau creatinine 400 lebih dialysis, tapi sekarang ni 350 pun doktor dah suruh dialysis. Masa tu kaki saya menggigil-gigil. Dia tak pernah cakap dengan saya yang boleh reverse. Sampai Kak Fina suruh saya join yang elak dialysis tu, baru saya tahu, ya Allah boleh reverse ke? Lepas tu saya dengar pula diabetes pun boleh reverse ke? Ya Allah, maksudnya memang boleh reverse. Tapi bila fikir logik, memanglah sebenarnya bila Allah berkehendak, segalanya boleh. Ya. Kita jangan bertuhankan sesuatu. Kita tawakal pada Allah sebenarnya kan. Tu cakap saya pun, tapi stigma orang, semua orang kalau tak ada ilmu, tak nak cari ilmu, memang semua akan tahu yang penyakit ni semua tak boleh reverse. Betul. Saya alhamdulillah lah, Allah izin banyak, Allah bantu banyak dengan guide pada doktor, dengan Kak Fina. Saya moga, saya doa pada Allah je lah, macam Allah je lah yang boleh balas. InsyaAllah. Amin. Saya tak tahu hari tu masa yang saya message Kak Fina kan, saya kata that's a good news. Tapi dia tanya apa-apa, nanti dulu, saya tak nak cakap. Sebab saya menangis bila saya bangun tidur, saya terjaga pukul 5.30 tu. Saya berusaha, malam tadi saya tak bangun sebab saya tidur pukul 11. Lepas tu saya tak bangun, saya tak bangun. Saya terus sujud syukur, saya menangis. Saya kata, ya Allah ya Tuhan, dah setahun lebih dah saya suffer. Setahun lebih tau, bukannya sekejap, setahun lebih tu. Jangan kata orang yang
Orang yang seminggu pun nasi kencing-kencing tak tahan ni, saya dah setahun lebih. Bila saya buat HD, hanya jaga pemakanan saja. Without exercise pun macam tu, saya dah boleh dapat tahap kesihatan sampai macam tu. Ya Allah, astagfirullah. Saya tak tahu. Saya bersyukur ke Allah. Memang saya bersyukur sangat. So insyaAllah kita doakan Su terus istiqomah ya Su, insyaAllah. 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 Kita nanti you all sabar tau sebab kita akan ada the comeback of Su after the second cycle. Okay, insyaAllah kita akan jemput lagi Su. Saya nak anda semua yang ada dekat sini doakan mudah-mudahan Allah bagi kekuatan, istiqomah pada Su untuk teruskan perjalanan beliau dan mudah-mudahan lepas ni Su akan dapat sebarkan ilmu ni pada ramai lagi orang lain yang sakit di luar sana. Okay, terima kasih Su. Kita jumpa untuk next nanti saya akan jemput. Saya cuma nak jemput untuk Coach Fina. Bagi sepatah dua kata Fina insyaAllah untuk inspire and then your honest sharing lah tentang kejayaan Su setakat ni dan untuk inspire semua yang ada dekat sini insyaAllah. Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Salam. Okey, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Semuanya dengan izin Allah. Lepas tu saya follow betul-betul apa yang Dr. Adibah dah ajar. So, yang penting sebenarnya saya pun rasa saya tak sekuat Su lah. Dalam cheat dia kan. Tapi sebenarnya apa-apa pun sebenarnya betul. Tanya big why kita dan betul big why tu. You punya keinginan tu, you punya strong will tu yang perlu sebenarnya. Dan sebab saya selalu sebenarnya saya ni suka ni personal one to one consultation. Jadi bila ni saya akan follow up dengan seorang-seorang dengan saya punya ni lah downline saya. Jadi yang tu lah bila kita tanya Su macam mana, kadang-kadang bila dia cakap mak suruh makan bihun, lepas tu dia dah menangis, saya kata makanlah sikit. Tapi dia kata dia tak makan, Masya Allah. Tapi itulah tengok body kita. Saya suggest mana yang rasa badan dia tak fit ke apa, better buat first step ialah buat blood test dulu. Lepas tu you rujuk kepada you punya coach apa step seterusnya sebab kita nak tahu apa yang kita perlu buat. Kadang-kadang kita rasa kita ni tak ada sakit apa, kita kurus slim je. Tak, you pergi check. Tapi itulah HD ni bukan hanya tentang pemakanan, dia semua. Dia overall holistik semua. Sebab tu kalau boleh follow rapat-rapat coach dan follow rapat-rapat program yang Dr. Adibah anjurkan. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, tahniah Fina. Tahniah juga sekali lagi untuk Shu dan tahniah pada semua yang dekat sini yang Allah gerakkan hati lah untuk buat HD ni sebab kena ingat kesihatan ni memang dia tak boleh nak tukar beli dengan benda lain dan Allah pilih. So walaupun saya tak tolak doktor ramai daripada geng-geng saya pun yang tak nak buat tahu HD. Dia dah tahu what is inflammation, what is the impact of kalau tinggi kolesterol. So ilmu tu penting tapi kalau hidayah tu tak sampai memang tak akan buat. So tolong doa supaya orang yang kita sayang dekat luar sana Allah bagi petunjuk hidayah, Allah bukakan hati untuk sama-sama sehat dengan kita. Sebab bila kita dah sampai satu tahap kita rasa badan kita dah sehat. Macam Su, dia dah rasa dah badan dia dah banyak sangat improve, energi dia dah tip top, inch loss dia dah banyak, badan dah ringan, dah boleh berjalan apa semua. So bila tengok orang sakit dekat luar sana, kadang kita rasa geram je nak tarik, nak suruh buat. Tapi kita kena ingat, hati-hati manusia ni dipegang kuncinya oleh Allah. So doakan mudah-mudahan Allah bagi bagi rezeki masing-masing untuk sehat dan untuk bantu orang lain untuk lebih sehat lagi insya-Allah. Yang kedua sebelum kita berakhir pada malam ni saya just nak ingatkan dalam program ni saya nak anda semua ada ilmu yang mantap. So that's why saya boleh je kalau siapa-siapa nak buat program ni saya bagi jadual, saya bagi je item skip makanan, you just buat je. Tak perlu masuk dalam grup ke apa semua, tak payah. Tapi for me personally dan bagi coach-coach lain dalam program ni,
Kami nak supaya anda ada foundation yang kuat. Kalau tak ada foundation, bangunan akan roboh. Sama juga dengan you. You buat hormon diet ke, you buat diet apa macam mana pun, tapi kalau asas you tak ada knowledge, tak ada ilmu, you lama-lama akan jatuh. So salah satu yang saya suka sangat Su ni, dia jenis orang yang suka cari ilmu. Dan bila orang yang suka explore, cari ilmu dan dia merujuk kepada tempat yang betul. Bukan cari ilmu sekadar tanya Pak Cik Google, lepas tu trial and error sendiri, tak boleh. So you rujuk pada coach masing-masing, ilmu yang betul dan you just buat, never turning back dan insyaAllah you akan berjaya. So saya rasa tu saja, saya tak nak lewat dah sebab saya tak nak you all tidur lewat. Newbies ingat you have to make sure you punya sleep cycle you bagus. Sebab kalau you tidur lewat, you tak cukup deep sleep you, memang badan tak akan baik. Kencing manis tak akan baik, gula tak akan turun, BP tak akan baik, berat tak akan turun. So make sure sepatutnya by 11 or the latest is 11:30 you dah kena masuk tidur dah. Tak boleh lewat. And then kalau nak bangun buat kerja rumah ke apa semua pukul 3, pukul 4 pagi ke nak bangun awal boleh. As long as you punya peak waktu tidur you tu kena pukul 12 malam tu you dah deep sleep. Supaya you dapat all the benefits of rejuvenating hormones. Melatonin, growth hormone dan sebagainya. Okay, so the deeper your sleeps, the longer you punya sleep yang quality tu, the faster you punya repairing mechanism dalam badan, insyaAllah. So saya rasa saya nak tamatkan dekat sini. InsyaAllah kalau ada sebarang persoalan, kita boleh discuss dalam grup masing-masing. Saya personally saya nak minta maaf sebab kadang-kadang saya terlepas pandang. Saya tak menjawab soalan, saya tak sempat nak cover. So tolong tanya je sebab coach-coach lain ada dan kalau saya tak jawab, repeat soalan tu, remind saya. Sebab for your information, saya ada 10 grup sebenarnya yang under saya dengan Dr. Zul. Ada 10 grup dan setiap grup ada 250 to 300 participants. Dan ada few peserta yang memang sekarang ni cancer patient, sekarang ni sedang on dialysis yang memang saya personally one on one. So kadang-kadang saya bukan tak sayang dekat yang lain, bukan terlepas pandang yang lain, tapi kadang-kadang saya tak sempat. So minta maaf banyak-banyak dan insyaAllah saya doakan semoga anda semua yang ada dekat sini Allah kurniakan kesihatan yang terbaik, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah dan mudah-mudahan Allah tetapkan pendirian you all untuk buat betul-betul program ni, betulkan niat, betulkan perjalanan dan dapat the best result seperti apa yang anda semua impikan insyaAllah. And last but not least, congratulations untuk semua coach yang bekerja keras dekat sini. Saya tahu you all the best, all the coaches here. Dan saya doakan mudah-mudahan semua coach kita sihat walafiat dan boleh bantu lebih ramai lagi orang di luar sana insyaAllah. So saya tamatkan dekat sini. Kita jumpa dalam grup masing-masing. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih pada Syuhada dan terima kasih pada Coach Fina atas sharing pada malam ini. Kita jumpa pada satu sesi yang akan datang insyaAllah. Nanti saya akan announcekan dalam grup masing-masing. So itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Terima kasih Dr. Riba. Terima kasih kepada Sama-sama. Tanya Coach Terima Fina. kasih Dr. Riba semua. Okay, Thank bye you, Dr. Riba. semua. Bye.